Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku ucapkan kepada semua yang sedang menonton Hey Shadows channel. Aku harap korang semua dalam keadaan baik-baik belaka. And kepada korang yang baru saja menemui channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri, kisah jenayah / kisah tragedi yang pernah berlaku atau bakal berlaku di dunia kita ini. Alright guys, so sekadar perkongsian, baru-baru ni aku balik ke kampung aku, iaitu di Taiping, Perak. Okey, sekadar nak merelakskan diri, tenangkan fikiran je lah dengan bekerja lah, pada waktu yang sama buat content everything all. So balik Perak dia sekadar untuk relaxkan diri lah, recharge lah orang kata kan. Tapi sambil aku pulang ke kampung aku pun nak try lah dapat kok ada cerita-cerita best kan. Yelah, selalunya aku dapat kisah aku sama ada daripada email, teks, member ataupun blog-blog yang menceritakan kisah-kisah seram. So aku just nak try lah tanya dekat penduduk kampung aku ni, kok adalah kisah-kisah yang menyeramkan ke apa. And yes, obviously banyak sebenarnya kisah-kisah yang ada. Tapi aku ada satu kisah ni, actually bukan kisah lah, ada satu tempat ni selalu menjadi tanda tanya buat aku tau. Sebab apa? Bila perjalanan nak ke kampung aku ni, aku selalu mengikut jalan Cangkat Jering tau. So dia adalah satu jalan ni mana melalui air kuning dan semuanya. Ada satu kilang getah lama tau. Kilang tu, time aku kecil kilang tu masih beroperasi. Tapi lepas aku masuk masuk universiti macam tu, kilang tu dah tak beroperasi lah. And sampai sekarang kilang tu masih ada dekat situ, terbiar macam tu, tak ada apa-apa, tak ada pembangunan ke, tak ada orang beli ambil alih ke apa. Tak ada, just terbiar macam tu. So aku nak tahulah kok ada kisah di sebalik kilang tersebut. And aku try lah cari Google lah, cari apa-apa semua tak jumpa. So aku pun tanyalah penduduk-penduduk tempatan, kok diorang ada kisah yang menyeramkan berkenaan dengan kilang tersebut. And yes, memang betul ada beberapa kisah yang menyeramkan yang pernah berlaku dekat kawasan tersebut. So pada hari ini aku akan kongsikan dengan korang 3 kisah seram yang berkenaan dengan kilang lama tersebut. Oh, also aku just nak bagi tahu, sambil aku kongsikan cerita tersebut, aku akan menggunakan Google Earth untuk kira macam tunjuklah kawasan dekat tempat situ kan. At least korang dapat idea sikit macam mana keadaan. And first aku memang ada ambil gambar, tapi disebabkan gambar pada waktu aku ambil tu tak berapa nak cantik lah, tak berapa feel. So aku menggunakan Google Earth untuk mendapatkan lebih perspektif yang cantik lah, senang cerita. Okay, macam tu. Nampaklah pergerakan sikit, cool sikit lah. Okay, aku dah merepek banyak sangat dah ni. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan 3 kisah seram berkenaan dengan kilang yang terbiar itu. Let's go. Alright guys, so kisah yang pertama yang bakal aku kongsikan dengan korang berkenaan pengalaman yang dialami oleh Pak Ajib, di mana dia seorang pekerja yang dah pencen. So Pak Ajib pada awalnya fikir, yelah dia dah pencen, dia ingat dia nak relax, tenang kat rumah dia kan, sambil tu bercucuk tanam ke apa ke, semualah dia nak menggunakan masa dia yang terluang. Tapi selepas beberapa tahun macam tu, lama kelamaan Pak Ajib ni pun dah naik boring dengan kehidupan macam tu. Yalah, Pak Ajib memang sentiasa pergi kerja dengan rutin dia yang dah biasa dah. Pergi kerja, balik kerja, semua fikirkan apa nak buat, strategi lah, apa semualah. So selepas beberapa tahun macam tu, yalah asyik duduk rumah lah, keluar sini, keluar sana. Lama-lama dia nak bosan lah, okay? Dia tak tahu apa nak buat. So dia terfikir mungkin dia nak cari kerja yang kerja yang sesuai dengan keadaannya pada waktu itu, saja untuk meluangkan masa dia lah. Sambil dia bekerja, dapatlah income sikit. Alright, mencarilah Pak Ajib ni kerja, segala-gala pekerjaan lah yang dia boleh cari, sampailah di mana ada satu offer di mana Pak Ajib mendapat tawaran untuk bekerja sebagai security guard di sebuah kilang. Okay, pada awalnya Pak Ajib tak apa-apa nak tahulah kilang mana yang dia nak kena kerja time tu kan. Gatal kepala, so garu sikit. Okay, so Pak Ajib pun terima kerja tersebut. And selepas itu barulah Pak Ajib diberitahu yang dia kena jaga di sebuah kilang yang berdekatan dengan jalan air kuning. Okay, and kilang tersebut, tak silap aku nama dia Toptex tak silap aku lah time tu. Okay, so time tu kilang tersebut dah memang dah tak beroperasi dah, hanyalah bangunan-bangunan yang ada dekat situ. Tapi walaupun bangunan terbiar kat situ, tapi masih memerlukan security. Sebab apa, dia kisahkan yang kawasan tersebut bila tak ada orang jaga, ada beberapa
biasalah budak-budak muda semua yang akan masuk kat situ buat vandalisme lah, ataupun ada buat benda-benda yang tak elok lah dekat kawasan tersebut. So, diorang nak letakkan satu security kat situ untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. So, pada awalnya Pak Ajib ni hanya bertugas di waktu siang, malam diambil alih oleh orang lain. So, sebelum Pak Ajib memulakan tugas dia di kilang tersebut, ramailah member-member dia, termasuklah ahli-ahli keluarga dia, cakap, beraninya Pak Ajib nak kerja dekat tempat situ. Dan Pak Ajib pun fikir, apa yang tak berani? Jaga kilang kosong kan, lagi senang lah kerja aku nak buat apa je? Aku just nak kena tengok-tengok kok ada benda, ada orang nak masuk ke apa ke, aku just kena halang je, tu je. Itulah yang dipikirkan oleh Pak Ajib. Tapi mengikut kisah-kisah orang kampung, diorang cakap kat tempat situ keras, bermacam-macam insiden yang menyeramkan berlaku. Namun Pak Ajib tak percaya dengan semua benda-benda tu. Pak Ajib ialah dia hanya nak bekerja dekat situ. Dia malas nak fikir pasal hantu-hantu ke apalah. Bagi dia, kalaulah kata ada benda tu kat situ, dia just nak abaikan, melakukan tugas dia pada hari tersebut, and habis macam tu lah. Alright, dia malah nak fikir kalau ada hantu ke apa ke. Kalau ada, biarlah dia. Ni apa nak kacau dia kan? Namun apa yang bakal berlaku ialah hantu tersebut bakal mengganggu Pak Ajib bertugas. So macam aku cakap tadi, selalunya Pak Ajib ditugaskan pada waktu siang. So tak adalah apa-apa gangguan yang menyeramkan. Dan Pak Ajib bekerja dekat situ hampir 2-3 bulan macam itulah. Sampailah satu masa ni di mana Pak Ajib kena bekerja pada waktu malam. Okay, jaga shift malam lah. So yes, walaupun tempat tersebut terbiar macam tu je, masih kena ada orang jaga, especially waktu malam. Sebab selalunya adalah macam-macam benda pelik yang selalu berlaku dekat kilang tersebut. Bukan berkenaan dengan hantu, tapi lah orang-orang yang kepecah masuk lah, ada yang geng-geng paranormal ke apa nak masuk situ buat liputan ke apa, adalah orang akan curi masuk. So kenalah ada security guard pada waktu malam. So Pak Ajib pada awalnya dia rasa macam yalah pasal faktor umur semua, namun inilah antara tugas yang telah diarahkan. So dia terpaksa lah turut apa yang diberitahu. Okay, so Pak Ajib pun menerima tugasan dia, and dia pada macam biasalah, dia menyiapkan diri dia semua, bagi tahu isteri dia kena kerja malam, everything all. Isteri ni pada awalnya memanglah rasa risau untuk Pak Ajib, ialah kena kerja malam, everything all. So Pak Ajib telah mengesyorkan yang tiada apa akan berlaku, and hanyalah kerja yang biasa macam biasa pada waktu siang semula, right? Cuma beza di malam je. So jam baru saja menunjukkan pukul 9 malam, and ketika itu Pak Ajib baru saja sampai dekat kilang tersebut, dan ada salah satu rakan setugasnya yang baru saja habis shift, and time tu kira tukar shift lah antara Pak Hamid dengan rakan setugasnya. So pada ketika itu rakan setugasnya rasa tak sedar hati lah, sebab Pak Ajib terpaksa jaga untuk waktu malam. So rakan setugasnya tanya lah, elok okey ke nak jaga malam ni ke, tak risau ke apa-apa ke benda semua lah. So Pak Ajib kata tak apa, insyaAllah semua benda akan elok, tak ada apa-apa gangguan apa benda lah. Rakan setugasnya cakap bukan pasal manusia tu, tapi pasal yang lagi satu tu. And then Pak Ajib pun ucap, kamu janganlah takutkan aku, and katakanlah kalau dia tiba-tiba muncul ke apa, aku buka silat aku semua, aku tepis dia, kata Pak Ajib lah dengan nada yang bergurau. So rakan setugasnya pun gelak, diorang pun bergelak-gelak semua. So rakan setugasnya pun meminta diri untuk pulang lah, and then Pak Ajib pun okay fine, semua dah selesai. Pak Ajib pun prepare semua makanan-makanan yang dibungkuskan oleh isterinya. Ialah kot-kot tengah-tengah malam lapar ke apa, at least ada something untuk menjamu selera, macam tu. So macam biasa Pak Amir akan duduk dekat kursi dia sambil tengok kawasan dari tempat duduk dia. Kot-kot ada sesiapa masuk ke apa kan, tapi kawasan tersebut luas babe. So pada waktu yang sama Pak Ajib pun akan berjalan-jalan dekat kawasan kilang tersebut untuk check lah kot-kot ada sesiapa yang masuk daripada arah-arah yang lain ke kan, curi-curi masuk ke apa ke. Tapi dia tak akan masuk ke dalam gudang besar tu lah. Kot-kot takut ialah bangunan tersebut dah lama kan, tiba bumbung jatuh ke apa, satu hal. So dia tengok daripada luar sahaja. So semua benda pada ketika itu nampak macam biasa, tiada apa yang luar biasa lah. Okay, senang cerita macam tu. So Pak Amir pun baliklah ke pondok security dia, and dia pun duduk sambil tu main handphone, layan YouTube ke apalah untuk menghiburkan diri dia. And then pada waktu itu dia terjumpa satu channel ni, Hey Shadows channel, mengisahkan cerita-cerita seram. Amboi, sempat selit man. Okay, alright, tak, dan tu dia kira dia tengah layan YouTube lah, okay, supaya dia tak tertidur waktu bertugas ke apalah, untuk bagi diri dia aktif. Yalah, sebab dia sedar yang dia dah berumur kan.
Dia takut sambil-sambil dia berjaga apa ke, yang tiba-tiba terlelap tidur kan satu hal. Kalau bos ke datang apa, buat round check ke apa, dah satu hal. Kantoi tidur waktu bekerja. So dia nak elak lah benda tu daripada berlaku. So dia layan lah phone dia, sambil tu makan kuih-kuih sikit supaya dia tidak tertidur. So macam biasa Pak Ajib akan duduk kat kursi dia dan sambil tu menunggulah sampai masa bertugas ni selesai. So hampir 5 jam dia dekat kawasan situ. Korang bayangkan kalau korang kena bertugas dekat tempat tu 5 jam malam, tak ada orang, kau seorang je, hanya ada handphone, boring kan. So 5 jam dah time tu Pak Ajib berjaga dekat kawasan situ. Jam menunjukkan dekat pukul 3 pagi macam tu lah. Tak silap aku lah, pukul 3 lebih pagi lah. Sambil Pak Ajib tengah duduk, tiba-tiba dia terdengar seolah-olah ada orang macam menjerit dekat dalam gudang tersebut tau. And Pak Ajib terkejut lah. So Pak Ajib pun ambil torchlight dia and menghala lah dekat arah gudang tersebut. Seperti yang korang boleh tengok dalam gambar ni kan, gudang besar tu lah. So mencari kok ada orang termasuk ke apa, terjatuh ke apa benda ke kan. Tapi dia tak nampak apa-apa. So Pak Ajib pun memberanikan diri, dia masuk dalam gudang tu dengan torchlight. Kau bayangkan gudang tu dah besar, dia seorang pula tu. Menyeramkan aku pun tak berani respect sama Pak Ajib. So dia pun masuk suluh sana suluh sini cari. Dan tiba-tiba dia terdengar jeritan yang sama datang daripada belakang gudang tersebut tau. So gudang tu panjang tau. So datang daripada belakang gudang tersebut. So Pak Ajib pun macam, apa hal makin lama makin jauh pula benda ni kan. Tadi rasa macam dekat dalam gudang ni je, ni tiba kat belakang gudang pula. So Pak Ajib pun, yelah sebab dia jaga kawasan tersebut, dia terpaksa lah pergi cari mana datang punca suara tersebut. Dia pun jalan cari atas bawah. And tiba-tiba terkejut Pak Ajib. Sebab apa? Ada kucing yang melintas kan. Pak Ajib tu, nasib baik, semangat. Kalau ada masalah jantung tu, sakit jantung Pak Ajib, kata Pak Ajib. So dia pun menenangkan diri dia and dia pun meneruskan perjalanannya mencari mana datang suara tersebut tau. So dia mencari, cari sampailah dia dekat belakang gudang tersebut. So dia tengoklah kawasan sekeliling dia dengan bersemak samunnya lah apa semua, dengan keadaan bangunan yang usang. So Pak Ajib dia risau satu benda je, ialah sebab malam, so dia tak nampak jalan dengan, walaupun ada lampu suluh, kok dia tersalah langkah ke apa, dia takut diri dia pun tercedera dalam proses dalam mencari orang yang menjerit ni. Namun usaha untuk mencari tu tak jumpa tau. Dia tak nampak apa-apa kelibat yang ada dekat kawasan tersebut. So Pak Ajib pun rasa time tu dah tak sedap hati dah. Kok bukan manusia yang menjerit, tapi benda yang lagi satu tu. So Pak Ajib pun bercakap, aku hanya melakukan tugas aku minta janganlah aku diganggu. Tolonglah biar aku lakukan tugas aku tak kacau kau janganlah kacau aku. Dan pada waktu itulah tiba-tiba Pak Ajib terdengar ada bisikan yang cakap, baiklah. Maka Pak Ajib pun macam terkejut lah. Apa benda ni kan? Apa tiba-tiba ada suara orang cakap macam tu kan? Ada balas pula, amboi. So Pak Ajib pun continue lah mencari. Lalas Pak Ajib dah give up. Dia pun decide, okey lah, aku malah nak layan. Mungkin tak ada apa-apa. Mungkin sebab aku rasa penat ke apa. Sebab itulah aku start dengar benda-benda ni. Ataupun sesilap suara ataupun bunyi tersebut bukan datang daripada kilang, kok datang daripada luar. So Pak Ajib malah nak layan. Dia pun menghala ke arah pondok security-nya. Namun apabila dalam perjalanan pulang ke pondok security-nya, time itulah dia terlihat kelibat sesuatu ataupun terlihat satu bentuk yang sedang berdiri dekat tangki air yang besar tu. Dia macam ada tangki air macam tu tau, berdiri dekat situ sambil memerhatikan Pak Ajib. Pak Ajib pada waktu itu tak suluh lagi lampu dia dekat arah situ. Dia still macam terpandang. Sebab apa? Yelah, tangki air tu ada bentuk dia kan. Namun ada bentuk yang ekstra yang ada dekat tepi tangki air tersebut. So Pak Ajib pun macam sekali imbas macam risau kan nak menang. Tapi Pak Ajib risau kalau kod ada orang yang pecah masuk dalam kilang tersebut. Pak Ajib pun suluh lampu dia dekat tangki tersebut. Alangkah terkejutnya Pak Ajib apabila dia mendapati rupa-rupanya yang berdiri dekat tangki tersebut bukanlah manusia tapi Pontianak. Apa yang Pak Ajib boleh bagi tahu is that pada waktu suluhan yang pertama, pandangan yang pertama, dia nampak seolah-olah
kelibat tersebut berpakaian macam biasa, standard lah, pengenaan baju putih, rambut panjang, semualah, tapi tak nampak jelas raut wajah muka dia sebab dari jarak jauh. Seelok sahaja Pak Ajib nampak kelibat tersebut, Pak Ajib terus berlari ke arah pondok sekuritinya. Pada waktu yang sama dia tengah berlari, time itulah dia terdengar bunyi mengilai yang kuat daripada tangki air tersebut, seolah-olah mempertawakan Pak Ajib apabila dia dah nampak kelibat makhluk tersebut. Pak Ajib tanpa membuang masa terus ambil kunci motor dia, start motor, and terus caw daripada tempat tu, tinggal segala-gala barang dia yang ada dalam pondok tersebut. Setibanya di rumah, Pak Ajib dalam keadaan menggigil ketakutan dan isterinya pun tanya apa yang dah berlaku. Lalu Pak Ajib pun menceritakan apa yang telah dia nampak, pengalaman dia berada dekat situ, dan dia tak nak balik ke kilang tersebut. Dia terus masuk ke dalam bilik dia, mandi semua, and terus tidur. Pada keesokan harinya, majikan dia pun call lah, Ajib, mana you hilang? Tiba-tiba you tak ada kat pos. Saya datang cek pagi tadi, you tak ada kat situ. Lalu Ajib pun menceritakan semua benda. Namun majikan dia tak percaya and menganggap itu semua tipu daripada Pak Ajib sebab malas nak bertugas pada waktu malam and menggunakan alasan ternampak hantu lah apa semua benda. Lalu Pak Ajib pun menerang kalau katalah dia malas bekerja sekalipun, takkanlah dia biarkan barang-barang dia dekat situ. Segala usaha untuk terangkan keadaan tersebut, majikan dia tak percaya langsung. So last Pak Ajib kata, okey, kalau tak percaya sudah, aku meletakkan jawatan, aku tak nak kerja lagi dekat kawasan situ. So selepas tu Pak Ajib pun dah tak kerja dekat situ. Dia tak adalah mengalami apa-apa gangguan selepas itu, tapi apa yang Pak Ajib nampak pada malam itu merupakan satu pengalaman yang menyeramkan sampai hari ini Pak Ajib tak boleh nak lupakan. Alright guys, so kisah yang kedua yang bakal aku kongsikan dengan korang berkenaan pengalaman yang dialami oleh Nazri dan Omar. Yang ketika perkara ini berlaku kepada diri diorang baru sahaja selesai SPM. And diorang kira time tu diorang nak mencarilah kerja-kerja sambil menunggu untuk masuk ke universiti ke apa untuk sambung pelajaran. So diorang nak dapatlah income sikit. So pada ketika itu bermacam-macam kerja lah diorang cari. Akhirnya diorang terjumpa dengan kerja security guard di kilang tersebut. And kebetulan kilang tersebut membayar dengan jumlah yang agak lumayan pada untuk bagi diorang lah. Okay, and so diorang pun terfikir okey juga, menarik and kedua-dua mereka pun terpilih untuk bekerja di kilang tersebut. So macam biasa, pada awalnya diorang akan bekerja di waktu siang. Diorang kena belajar lah apa yang diorang nak kena buat, mana diorang kena buat spot check, everything all. Adalah tempat-tempat di mana diorang kena buat check rounding lah, senang cerita. Okay, so selalunya diorang berdua lah, diorang akan dipartnerkan bersama, tapi ada sesekali tu di mana Nazri ni akan bekerja di waktu pagi, and then si Omar pula akan bekerja di waktu tengah hari. So bergila-gila lah macam tu. Tapi diorang belum lagi start waktu malam. Sampailah hampir 4 bulan ke 5 bulan macam tu bekerja di kilang tersebut. Akhirnya diorang terpilih untuk bekerja di waktu malam. So Nazri beritahulah pihak majikan yang dia kata kalau boleh dia nak partner bersama dengan Omar. Macam biasalah, at least diorang boleh klik lah, senang cerita, ada member, so lagi tak ada lah rasa apa-apa pelik ke apa. And time ni majikan dah membenarkan 2 security untuk berjaga di kawasan situ. Alright, and time tu jugalah diorang dah kira macam allowance untuk jaga pada waktu malam memang banyak lah. So Nazri dengan Omar ni memang berminat lah. So tiap-tiap malam diorang akan berdua lah. Diorang tak pernah kena apa-apa insiden yang menyeramkan. So bagi diorang benda tu perkara yang mudah waktu malam. Tak ada apa-apa gangguan, tak ada apa-apa benda yang nak check sangat. Just standby dekat pondok security tu and just check kod-kod ada orang masuk ke apalah. Samalah macam biasa apa yang dialami oleh Pak Ajib tadi. Sampailah satu hari ni di mana diorang macam biasa kerja pada waktu malam, shift pukul 9. So Nazri dan Omar pun tiba macam biasalah, and diorang pun prepare lah segala barang-barang diorang, makanan ke apa ke semualah. So macam aku cakap tadi lah, bila bekerja waktu malam kadang-kadang memang boring gila lah. Kau tak tahu apa nak buat, buntu otak jadi lemau, tak tahu apa nak buat. And yelah, walaupun diorang berumur muda ketika itu, diorang pun risau juga kok tertidur ke apa ke kan. So diorang adalah buat aktiviti yang sembang ke apa ke, and then macam biasa diorang akan buat round check. Sambil diorang lepak dekat pondok security tersebut, diorang pun macam biasalah layan handphone diorang, tengok YouTube lah semua benda. And kebetulan si Nazri dengan Omar ni suka layan kisah-kisah seram.
So bermacam-macam channel lah diorang layan pada ketika itu. Antaranya Hey Shadows channel. Boy, promote diri lagi kan. Diorang layan, best ni, kena subscribe ke channel ni kan. Dia tanya lah, Omar, kau dah subscribe belum Hey Shadows channel ni? Macam-macam kisah seram ni dia cerita ni. Kadang-kadang aku naik bulu romang tak lah bila dia cerita semua kisah-kisah pengalaman orang ni kan. Omar pun, okey, aku pun subscribe. Omar pun subscribe. So, aku harap korang pun subscribe lah ya. Okey, kembali pada cerita. Dah tu iklan tadi. Okey. So, diorang ni suka layan kisah-kisah seram. And walaupun diorang jaga kilang yang terbiar tu, diorang bagi diorang ialah kisah-kisah seram je kan. Bagi shock lah diri sendiri kan, sambil diorang lepak pada waktu malam. Dan kawasan pun dapat vibe yang menyeramkan. Kot-kot mana lah tahu sambil jaga, sambil cek-cek kawasan terjumpa hantu ke apalah kan. Alright, diorang ialah darah muda kan. Biasalah sentiasa berfikiran sebegitu. So, layanlah YouTube semua benda tu. So, sampai satu momen ni, Omar terasa dia sakit perut lah. Dia nak pergi tandas. So, Omar cakap, suruhlah Nazri teman. Dan Nazri cakap, aku tak boleh tinggal post ni. Kalau aku tinggal post ni, kalau bos datang ke apa kan satu hal pula. So, Omar cakap, aduh, aku nak kena pergi ke? Jauh mat belakang tu. Nak kena pergi tandas ni pun. Dan Nazri cakap, alah tak ada apa-apa lah. Selalunya kita pergi elok je. Dan Omar cakap, selalunya berteman. Masalahnya sekarang kau tak nak teman. Dan Nazri cakap, alah tak ada apa-apa. Kalau kau risau sangat, kau ambil motor kau. Kau keluarlah pergi cari pump petrol mana-mana ke yang terbuka lagi. Kau pergilah tandas diorang tu. So Omar pun macam, alah, okey lah, aku pergi lah. Tapi kau jangan macam-macam tau. Dan Nazri pun okey lah, fine. Pergilah. Aku tak kacau kau. Yelah, tengah-tengah malam tak elok kacau orang kan. Nanti apa sakit jantung ke apa, satu hal pula. So Omar pun pergilah ke tandas. So Nazri pada ketika itu sambil menunggu Omar pulang daripada tandas, dia pun mainlah handphone dia, main game ke apa ke semualah. And hampir 20 minit macam tu, Omar pun kembali ke pondok security tersebut. Dan Nazri sambil pegang phone dia kata, Omar, lama betul kau pergi tandas. Kau berak tarik batu ke apa? So Omar je siap reply, tak adalah, aku sahaja lambat sikit. Dan Nazri, sedih sangat bunyinya. Tak apa lah. Ni kau tengok ni. So Nazri pun tunjuklah handphone dia dekat si Omar. Nak tunjuk video best kan. Video racing apa time tu kan. So Omar pun tiba-tiba tak nampak seperti menunjukkan apa-apa tindak balas tau. Amboi, tindak balas. Macam tak ada emosi macam tu tau. Nazri ni pun cakap, kau okey ke tak ni? Kau apa hal tertiba lain macam kau ni? Dan Omar cakap, tak ada apa-apa. And tiba-tiba ketika tu Omar pun berdiri dari tempat duduk dia and dia berjalan ke arah gudang tersebut tau. Dan Nazri cakap, kau pergi mana ni? Dan Omar just meneruskan perjalanan dia ke gudang tersebut. So si Nazri fikir, dia ni pergi round check bukan nak bagi tahu nak ajak teman ke apa kan. So Nazri pun ambil lah torchlight dia. And then bila dia suluh dekat gudang tu, dia dah tak nampak mana Omar pergi. So Nazri ni pelik mana Omar? Cepat betul dia ni jalan. So Nazri pun masuk dalam gudang. Omar, kita tak patut ada dalam ni. Kan kita tak dibenarkan masuk dalam ni. Kau bahaya ke apa kan. Namun dia tak dapat apa-apa respon daripada Omar tau. So time tu Nazri dah rasa lain macam member aku seorang ni, janganlah dia ni buat hal perangai pelik-pelik pula. Kalau kau nak prank pun agak-agak amat. Janganlah time-time malam macam ni dekat kawasan macam ni kan. So Nazri pun continue lah menjerit, Omar, mana kau Omar? Keluarlah. And sampailah satu tahap tu di mana dia suluh dekat satu penjuru di bangunan tersebut. Omar hanya berdiri tegak macam tu menghadap penjuru tersebut tau. Just berdiri macam tu. Dan Nazri macam, Omar, kau buat apa kat tepi tu? Sini lah. Namun panggilan si Nazri ni Omar tak layan tau pada ketika itu. So Nazri pun pergilah ke arah si Omar. Nazri tiba-tiba terasa segala bulu yang ada dekat badan dia meremang lain macam tau. And time tu Nazri macam, ni kau ke Omar? Omar, kau jangan main-main Omar. Malam dah ni. Kau kalau ia pun nak buat macam ni, buatlah time-time siang ke apa ke. Tak manis weh. Jom lah masuk pondok balik. Kau jangan main-main kat tempat ni. Bahaya tu. Dan time tu Omar still tak memberi apa-apa respon kepada si Nazri tau. And Nazri pun time tu sambil dia rasa seram, pada waktu yang sama dia bengang lah. Cakap, aku tengah cakap dengan kau. Kau pandanglah ke arah aku. Sebelum aku tampar kepala kau, baik kau pandang ke arah aku mat. Apa hal kau ni? Namun still tiada respon yang diberikan kepada Nazri. Last Nazri pun sakit hati. Dia pegang bahu Omar, pusing dia ke hadapan. Alangkah terkejutnya apabila muka Omar penuh dengan darah, mengalir darah daripada mata, hidung, mulut, seolah-olah macam mayat hidup macam tu tau. Nazri terus ke belakang and terjatuh time tu tau, sambil dekat atas lantai tau. And makhluk tersebut makin merapati si Nazri tau. And Nazri time tu tanpa fikir apa-apa, dengan menggunakan segala kudrat yang dia ada untuk bangun
and terus lari daripada gudang tersebut. Sambil dia lari keluar, dia boleh dengar tapak kaki daripada belakang yang sedang mengejar dia dengan begitu laju tu. And pada waktu itu sambil dia berlari tu, dia nak tengok lah belakang dia berapa dekat murder tu tengah kejar dia. Alangkah terkejut dan mengerikan apabila dia nampak makhluk tersebut bukan berlari dengan dua kaki, namun merangkak dengan begitu laju mengejar si Nazri. Nazri pun time tu dah panik sambil berkumat-kamit mulut si Nazri ni membaca segala ayat-ayat Al-Quran yang dia tahu menghala ke arah pondok security tu. Apabila dia hampir sampai dekat pondok security tu, dia ternampak Omar sedang keluar daripada tandas, and Omar pada ketika itu pun ternampak makhluk yang sedang mengejar si Nazri ni. And seeloknya diorang berdua berjumpa, Nazri dengan Omar yang betul, diorang terus naik motor diorang and caw daripada kilang tersebut tau. Namun diorang tak adalah balik ke rumah, diorang just pergi ke seberang kilang tersebut. Ada beberapa shop block dekat area tersebut. Diorang just duduk dekat situ and tengok keadaan kilang tersebut. And bila diorang tengok, diorang dah tak nampak apa-apa kelibat yang berada dekat kilang tersebut. Namun disebabkan diorang rasa bertanggungjawab and diorang tak nak tinggalkan tempat tu, so diorang hanya tunggu dekat shop block tu sampailah keesokan pagi. And bila keesokan pagi tiba, majikan macam biasa akan datang buat round check apa, untuk check lah kod-kod security malam hilangkan diri ke apa kan. And time tu pada awalnya majikan dah macam panah hati lah sebab tak ada security kat pos. And ketika itulah Omar dengan Nazri sampai and bagi tahu apa yang telah diorang alami. Namun macam biasa aku cakap tadi, majikan tersebut tak percaya and apa-apa alasan yang diberi hanyalah digunakan untuk kira macam untuk malas bertugas pada malam tersebut. So diorang pun cakap selama ni kerja everything all malam, and takkanlah kalau kita nak caw pun kita orang still ada dekat sini kan. Namun majikan tersebut menganggap itu hanyalah imajinasi diorang, ataupun sebab diorang dah penat bekerja and diorang pun diberi cuti selama 3 hari and lepas tu baru untuk datang balik bertugas. Namun selepas hari ketiga diorang bercuti, Omar dan juga Nazri meletak jawatan daripada bekerja di kilang tersebut, takut akan pengalaman yang dialami berlaku sekali lagi. So end up ialah diorang dah tak nak ada kena-mengena dengan bangunan tersebut. And seperti biasa, dan itu merupakan pengalaman yang menyeramkan yang dialami oleh si Nazri dan Omar sepanjang bekerja di kilang terbiar tersebut. Alright guys, so kisah yang terakhir yang bakal aku kongsikan dengan korang merupakan bagi aku satu kisah yang agak pelik. Okey, bukan pelik tapi keberanian dia ni lain macam lah. Okey, aku nak cakap aku tak tahu macam mana. Sambil aku dengar cerita ni, aku nak gelak pun ada, aku nak percaya pun susah agak. Tapi iyalah, bila kita kisahkan cerita-cerita seram, cerita-cerita hantu ni kan, dia ada elemen-elemen kita boleh ambil. Okey, ada elemen-elemen kita anggaplah ia sebagai satu kisah ataupun sesuatu benda yang menghiburkan kita, especially macam kisah-kisah seram ni semua kan. So kisah yang terakhir ni yang bakal aku kongsikan berlaku kepada si Aiman ni. So Aiman ni apa yang diceritakan, dia jenis orang yang berani lah, memang hardcore berani lah. Dia boleh redah hutan lah, dia boleh pergi tempat-tempat terbiar semua benda, tak ada apa-apa. Kalau ada pun dia boleh melawan balik. Melawan balik dari segi aku kira semangat dia kuat lah. Okay, macam tu lah, right? So pada satu malam ni, dia mana Aiman lepak dekat rumah kawan-kawan dia. Okay, time tu dekat area Cangkat Jering lah. So lepas dah lepak semua benda tu, diorang biasalah main game semua benda kan. So lepas dah lepak time tu, jam menunjukkan pukul 2 pagi. So dia kata okey lah, dia nak balik everything all. Kawan-kawan dia cakap, weh, kau lalu dekat jalan air kuning tu berjaga-jaga tau, nanti ada benda duduk kat situ kan, kau nak tumpang kau ke apa lah. Dan Aiman cakap, tak apa lah, lentak dia lah, dia nak tumpang-tumpang lah kan. Itulah Aiman. Walaupun mulut dia berbisa, tapi memang kena dengan orang dia lah apa yang diberitahu. Aiman memang orang yang macam tu, memang dia berani, dia lain macam sikit. Bagi dia bukan takut sangat and dia bukan berani sangat. So Aiman pun start motor dia and dia pun menghala pulang ke rumah dia. So macam aku cakap tadi, dari Cangkat Jering dia kena lalu laluan air kuning tu. Ada satu laluan ni di mana tengah dia naik motor, okay, dia ada belok-belok dia, di mana tempat tersebut adalah semak-semak berhutan sikit tau. And time tu lah dia terserempak dengan satu wanita yang sedang berdiri dekat situ, berpakaian baju kilang tau, and tengah macam menahan orang untuk tumpang ke apalah time tu lah. Okay, so si Aiman ni pun berhenti motor dia
And perempuan ni berdiri dekat seberang jalan. Aiman berhenti motor, tanyalah, kak nak pergi mana? Dah lewat malam ni. Perempuan tersebut berlari ke arah Aiman and cakap, dia nak pergi ke depan tu, dekat je, tak jauh pun. Dia terkata dia tertinggal barang dekat kilang dia bekerja tu. Dan si Aiman pun tengok jam, ni dah dekat 2 pagi. Kilang apa yang buka sampai pagi lewat malam je ni kan? So perempuan tu cakap, tak ada, memang saya tertinggal sesuatu dekat situ. Tolong hantar saya dekat depan tu. Depan tu je, dekat je. So Aiman tu cakap, okey lah, kalau nak sangat, naik lah. Saya hantar kat depan tu. So selepas wanita tersebut dah bonceng atas motor dia pun teruskan perjalanan dia lah. So adalah liku-liku yang dia kena lalui. And ketika itu dia dah sampai dekat kilang yang aku cakapkan tadi tu. Kilang yang terbiar tu. And tiba-tiba wanita tersebut tepuk bahu si Aiman, berhenti sini. So Aiman pun berhentilah motor dia and dia tengoklah, kak, ni kilang terbiar kak. Kak biar betul kilang ni ke? Yang kak cakap, kilang ni saya kerja dekat sini, saya tertinggal barang kat dalam tu. So Aiman pun pelik, dia tengoklah kilang tu, celah mana nampak macam beroperasi, macam dah lama terbiar. Kak jangan main dengan saya kak. So wanita tersebut hanya turun daripada motor dia dan cakap, tak ada, memang saya kerja kat sini. So Aiman pun cakap, ya ke? Okey lah. Macam tu jaga diri lah kak. Janganlah berdiri dekat tempat-tempat macam tu seorang-seorang. Risau saya kan, nanti akak terjumpa apa-apa kan, tak manis kan. So perempuan tersebut hanyalah mengangguk kepalanya and Aiman pun macam biasa meneruskan perjalanan. Tapi sebelum dia keluar daripada kawasan kilang tersebut, dia tengok side view mirror dia. And alangkah terkejutnya apabila dia nampak perempuan tersebut tiba-tiba terapung ataupun terbang ke atas sambil masuk ke kilang tersebut. Aiman terus berhenti motor dia. Dia buat U-turn, Mat. Dia buat U-turn, dia pergi dekat pintu pagar kilang tersebut, siap jerit, "Woi, kalau kau nak naik motor aku, kalau kau boleh terbang, baik kau terbang ke yang kau nak naik motor aku, apa hal? Kalau ia pun nak ganggu orang agak-agak lah, tengah-tengah malam kan. Nasib baik aku yang kau naik. Kalau dapat orang yang lemah semangat ke apa, mengarut betul lah, dah lah naik motor aku. Patut aku rasa berat semacam kau punya yang naik motor aku. Aduh, kecoh betul lah." So Aiman pun start motor dia and terus perjalanan dia pulang ke rumah. And nasib baik tak ada apa-apa yang mengganggu si Aiman selepas itu. So macam aku cakap tadi, kisah ni memang pendek je lah yang aku dapat daripada penduduk-penduduk dekat kawasan tersebut. And kisah yang pasal Aiman ni bagi aku satu kisah yang interesting. Sebab apa? Selalunya korang akan dengar kisah ataupun pengalaman-pengalaman yang seram sampai orang tu menggigil dan sampai orang tu cuak terus lari daripada kawasan ke apa kan. Tapi kisah Aiman ni walaupun pendek, tapi bagi aku adalah sesuatu kisah yang menarik bagi aku. Sebab apa? Dia merupakan satu watak yang memang hardcore berani lah. Tak tahulah sama ada dia tapis ke apa lah. Tapis dari segi apa, kira dia buat-buat berani kan. Hakikatnya dia pun sama kat cabut kan. Tapi sebab aku tanya beberapa soalan macam tu, end up dia pun ceritalah kata dia paling berani. Tapi mengikut kisah-kisah orang kampung kat situ, dia memang perangai dia macam tu lah dekat kawasan kampung. Dia memang walaupun mulut lancang, tapi pada waktu yang sama dia memang dia tak fikir sangat pasal benda-benda ni. Dia hanya anggap makhluk-makhluk tersebut yang buat gangguan hanyalah nak bergurau dengan orang. So bagi dia gurauan tu agak gurauan kasar bagi dia. Macam tu. Terpulang pada korang sama ada korang percaya dengan kisah yang aku kongsikan, kisah yang terakhir yang aku kongsikan. Sebab bagi aku adalah satu kisah yang rare dan juga menarik pada waktu yang sama, supaya kita dapat sedikit perbezaan daripada kisah-kisah seram yang selalu diperceritakan. Alright guys, so aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Bagi aku adalah satu kisah yang rare. Rare bukan dari segi apa. Macam aku cakap pada awal video tadi, kebanyakan kisah-kisah aku dikongsikan sama ada di WhatsApp, sama ada member-member aku yang ceritakan. So, semua benda tu lah. Okay, so macam biasa, kalau korang suka pada video yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini, jangan lupa tekan butang like yang ada di bawah. And kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, jangan lupa tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Assalamualaikum.